Kalau korang pernah tengok satu dokumentari dipanggil Free Solo, di mana seorang lelaki ni menaiki batu-batu di Yosemite National Park tanpa menggunakan sebarang harness. So, apa psikologi di sebalik kelakuan yang berisiko ni? Ada seorang pengkaji dari University of British Columbia, nama dia Cynthia Thompson. Dia mendapati faktor genetik mempengaruhi seseorang itu untuk mengambil risiko. Pada atlet sukan ekstrim macam skiing ataupun snowboard, mereka mempunyai persamaan satu varian genetik DRD4. Dia mempengaruhi cara dopamin diproses di dalam otak seseorang tu. So, dopamin adalah satu hormon yang dirembeskan apabila kita melakukan satu aktiviti yang memberikan kita kepuasan ataupun kita dapat ganjaran. Contohnya bila kita scroll phone kan, kita rasa macam seronok tengok phone tu, dopamin tu akan dirembes lah. Dan orang yang ada varian genetik DRD4 ni, dia mempunyai lebih banyak dopamin receptor. So, apa berlaku bila dopamin receptor lebih banyak? Yang pertama, mereka memerlukan lebih banyak dopamin untuk mendapat rangsangan. Mungkin ada orang yang naik slide dah rasa seronok dah, tapi untuk orang yang memerlukan lebih banyak dopamin ni, mungkin naik roller coaster baru mereka mendapat keseronokan tu. Yang kedua, apabila berada dalam keadaan suasana yang intens, mereka akan ada burst of dopamine dalam diri mereka. Of course lah, bila you feel good, you akan rasa nak lagi buat satu perkara yang intens supaya kita terus dapat perasaan best ni. Selain tu, faktor jantina juga memainkan peranan. Lelaki biasanya lebih cenderung untuk melakukan aktiviti yang berisiko berbanding dengan perempuan. Kalau kita tengok yang bawa kereta laju, yang banyak berjudi, siapa? Lelaki kan? Tapi bukan lelaki je lah semua, perempuan pun ada juga. Cumanya hormon testosteron yang lebih tinggi pada lelaki itu dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti yang berisiko tinggi. Selain daripada tu, ada satu personality trait yang dipanggil sebagai sensation seeking. Banyak dikaji oleh para psikologis, menunjukkan ada high sensation seeker dan ada low sensation seeker. Kedua-dua orang yang mempunyai level sensation seeking yang berbeza ni, cara mereka mengalami dunia ni berbeza. For example, bungee jumping. Orang yang high sensation seeking ni, dia orang tak rasa overwhelmed pun. Mereka boleh berasa tenang dan fokus berbanding dengan low sensation seeker ni lah. Dan kebanyakan orang sebenarnya tak adalah kita kata dia orang buat melulu tanpa ada sebarang keselamatan. Kalau orang yang skydive akan make sure ada parachute dekat belakang, everything is safe, mechanism okay. Kalau orang yang naik gunung Everest, biasanya dia orang dah bertahun dah training baru diorang naik Everest. Tapi ada orang juga yang melakukan risiko tanpa fikirkan apa consequences dia. Bila saya baca pasal isu Ocean Gate ni, ramai yang memberi amaran kepada CEO Ocean Gate ni, mengatakan bahawa submersible tu belum melalui penilaian keselamatan, tetapi dia decide untuk ignore. Dan kaedah yang dilakukan oleh CEO tu adalah kaedah eksperimental. Ni first time nak try, kalau berjaya, ramailah orang beratur nak beli tiket tu. Tetapi sebaliknya lah yang berlaku. So, boleh je kalau kita nak buat aktiviti yang berisiko tinggi, tapi biarlah risiko yang kita ambil tu telah pun dipertimbangkan. Cakap pasal tu, Ocean Gate dah buka position sebagai pilot untuk submersible diorang. Agak-agak ada tak orang yang nak ambil risiko jadi pilot untuk Ocean Gate ni? Kalau korang nak ke?